Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sunan. Oke guys, saya sedikit laju buat videonya karena di sini banyak sekali yang request. Ini salah satunya. Ada saudara dari Malaysia kirim sebuah link video melalui DM saya, judul atau tajuknya ialah karena komunis 30 tahun ke balai polis, kisah Makcik Sadia. Karena komunis 30 tahun ke balai polis. Untuk apa nih? Oke, daripada penasaran, saya akan lihat video yang dikirim oleh saudara dari Malaysia. Let's go. Sekitar tahun 1995 hingga 2000, betul cok, 30 tahun. Superintendent Zahriman bin Alias melihat seorang makcik datang ke balai setiap hari dengan merayu basikal. Dari pemerhatian beliau, antara jam 10 pagi hingga 11 pagi, makcik ini akan sampai ke balai dan membawa satu bungkus nasi. Kemudian dia akan ke kaunter pertanyaan dan meletakkan bungkusan nasi tersebut. Untuk siapa bungkusan nasi itu? Selepas itu, dia terus pulang. Ada kalanya, jika dia membawa gula-gula, dia akan memberi kepada anggota wanita yang bertugas. Anggota-anggota di balai melayan makcik ini dengan baik. Pada mulanya, Tuan Zahriman tidak menghiraukan kedatangan makcik ini. Tetapi, apabila setiap hari makcik ini datang, beliau bertanyakan kepada anggota yang bertugas, siapakah makcik itu? Makcik itu bernama Saadiah, dan Tuan Zahriman terkejut apabila diberitahu sebenarnya tidak ada pegawai atau anggota di balai ini yang mempunyai kaitan persaudaraan dengan Makcik Saadiah. Malahan, Makcik Saadiah yang rumahnya hampir 5 km dari balai telah berpuluh tahun datang ke balai setiap hari membawa sebungkus nasi. Ikuti kupasan selanjutnya. Pada pagi 28 Ogos 1975, 4 anggota polis yang bertugas sebagai boatman telah diarahkan menghantar ration menggunakan bot kepada pasukan yang sedang menjalankan operasi menjejak komunis di sekitar hutan banding. Pada ketika itu, kegiatan komunis masih berleluasa di negara kita. Setelah semua anggota selesai memuatkan barangan dan ration ke dalam bot, salah seorang isteri anggota yang terlibat dalam penugasan telah datang ke balai. Isteri anggota ini yang ketika itu syarat mengandung merayu kepada OCS balai supaya mengecualikan suaminya dari tugasan pagi tersebut. Wanita itu bimbang akan keselamatan suaminya dan keadaan dirinya yang syarat ketika itu. Suaminya, MMT Abdul Manaf bin Akub, berkeras juga hendak pergi, tetapi apabila isterinya memeluk kaki suaminya dan menangis merayu-rayu, OCS balai terpaksa meminta anggota lain menggantikan tempat suami wanita tersebut. MMT 5244, Mat Alias bin Nik Daud, diarah sebagai pengganti. Keempat-empat anggota itu kemudian memulakan perjalanan menghantar ration menggunakan bot. Tugasan ini akan mengambil masa selama 3 hingga 4 hari untuk diselesaikan. Mereka akan menyusuri sungai yang berliku-liku dan cabaran lain seperti arus yang deras dan keadaan sungai yang cetek. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka tiba di suatu kawasan sekitar banding yang air sungainya cetek. Mereka terpaksa turun dari bot dan menolak bot sehingga melepasi kawasan cetek. Oleh kerana air yang cetek dan bekalan yang diisi di dalam bot, tugas ini agak sukar dilaksanakan dengan pantas. Ketika semua anggota turun dan menolak bot, tiba-tiba mereka diserang hendap oleh komunis. Berlaku pertempuran yang sengit di antara mereka dan oleh kerana jumlah komunis yang ramai, keempat-empat anggota polis itu terkorban. Ketika berlaku serang hendap tersebut, terdapat sebuah lagi bot pasukan polis yang berhampiran, dan ketika mereka sampai ke lokasi, hanya mayat-mayat anggota yang ditemui. 3 orang anggota ditembak dan badan mereka dipotong. Mayat MMT Alias tiada kesan tembakan, tetapi badannya dipotong dan digantung di bot. Kemaluannya pula dipotong dan disumbat di dalam bot. Allahyarham MMT 5244, Mat Alias bin Daud adalah suami kepada Makcik Saadiah yang sering Tuan Zahriman lihat mengayuh basikal datang ke balai setiap hari. Rupa-rupanya, pada hari kejadian arwah suaminya terkorban, Makcik Saadiah tidak mengetahui suaminya ditugaskan menghantar ration. Dan seperti biasa, selepas selesai memasak nasi untuk makan tengah hari, Makcik Saadiah akan mengayuh basikal ke balai polis terlebih dahulu untuk menghantar bekal kepada suami tercinta. Setelah mengetahui apa yang menimpa suaminya,
Makcik Saadiah reda dengan ketentuan ilahi. Walaupun selepas kejadian itu, Makcik Saadiah masih ke ibu pejabat polis daerah Gerik setiap hari mengayuh basikal dan membawa bungkusan nasi kerana menganggap anggota balai ini adalah keluarganya. Menurut Tuan Zahriman lagi, sewaktu beliau masih bertugas, dia ada menghadiahkan basikal baru kepada Makcik Saadiah dan juga memberi bantuan sekadar yang termampu. Kebajikan Makcik Saadiah juga terbela kerana dia mendapat pencen arwah suaminya. Pada masa sekarang, Makcik Saadiah tidak lagi dapat berbasikal ke bawah setiap hari tua, ya? Kerana keadaannya yang uzur. Makcik Saadiah sekarang tinggal bersama anak dan cucunya. Marilah kita bersama-sama mendoakan kesihatan dan segala urusan Makcik Saadiah dipermudahkan. Semoga roh Allahyarham suaminya dan semua anggota yang berkorban dalam mempertahankan negara meninggal secara sahih kalangan orang-orang yang beriman. Amin, amin. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih. Macam itu ceritanya ya kan. Amat memilukan ya, begitu kejamnya tuh komunis laknat. Kalau bunuh-bunuh saja, jangan sampai dipotong-potong. Ikut kesal sih sebetulnya. Ini yang namanya the real cinta sejati. Walaupun suaminya tidak ada, tapi Makcik Kia ini selalu hantarkan makanan setiap hari selama 30 tahun. Perjalanannya 5 kilo loh dari rumah Makcik Kia itu ke balai polis tersebut. Itu yang dinamakan the real cinta sejati. Emangnya zaman sekarang banyak duit sedikit selingkuh, populer sedikit selingkuh. Padahal perempuan yang diselingkuhi itu lebih cantik daripada perempuan yang selingkuh ini nih. Banyak itu. Saya nggak habis pikir sama orang-orang seperti itu. Walaupun saya sebagai lelaki, kalau ada lelaki menyelingkuhi, itu saya geram juga. Enak tumbuk itu. Hei, kalian ya, kalau kalian selingkuh, nanti bakalan karma ke anak kalian. Mau anak kalian tidak diselingkuhin? Kan nggak mau. Makanya jangan kayak buaya. Cukup satu aja perempuan. Kisah ini sangat menyentuh sekali sih menurut saya. Saya berharapnya ada produser atau sutradara yang mengangkat kisah Makcik Kia ini ke layar lebar atau ke wayang, agar kisah Makcik Kia ini dapat dilihat ramai orang, and then dijadikan sebuah pembelajaran agar kita lebih setia kepada pasangan, walaupun pasangan tersebut sudah tiada. Saya lihat di sini sebetulnya suami Makcik Kia semestinya itu tidak tugas di hari itu. Akan tetapi ada anggota lain yang istrinya tengah mengandung, ya. Apalagi ini tugasnya sampai 3 hari 4 hari ya kan. Jadi tak ralat lah untuk ditinggal ya, istrinya tengah mengandung. Akhirnya digantikan oleh suami Makcik Kia ini. Setahu Makcik Kia, suaminya tidak tengah bertugas untuk operasi atau menghantarkan apa tadi ya kan, saya lupa lagi. Insya Allah suami Makcik Kia dan rekan-rekannya meninggal husnul khotimah karena meninggal dalam keadaan tugas. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-temanku semua, saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.